Siapakah ni soalan dia, siapakah khulafa ar-rasyidin yang paling pendek tempoh ataupun yang paling singkat tempoh pemerintahannya? Siapa? Boleh jawab kat komen? Nak respon juga ni. Siapakah siapakah Khalifah Ar-Rasyidin? Saya tanya saya nak awak respon. Siapakah Khalifah Ar-Rasyidin? Saya nak nama. Ar-Rasyidin yang paling singkat tempoh pemerintahan. Paling singkat, alamak dah typo lah. Tempoh pemerintah. Siapakah beliau? Siapakah Khalifah Ar-Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun sahaja. Kalau tengok dari segi umur masa wafat, Sayyidina Abu Bakar sama umur dia dengan Nabi Muhammad SAW. Dia punya tarikh wafat, bukan tarikh, umur wafat 63 tahun. Sama juga dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau meninggal pun sama pada umur 63 tahun. Sayyidina Ali pun dia ditikam. Maksudnya Sayyidina Uthman pun ditikam. Sayyidina Uthman dia ditikam. Dia ditikam semasa sebelum Sayyidina Uthman, dia punya kisah sikit sebelum dia ditikam, Sayyidina Uthman minta nak solat dulu 2 rakaat. Lepas tu kau nak buat apa, kau buatlah. Sayyidina Uthman dia punya tawaduk dan tawakal sebelum dia dibunuh oleh pemberontak untuk Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali dia dibunuh dalam untuk sembahyang subuh. Yang tu nak cerita panjang dia punya kisah kenapa jadi berlaku pemberontakan dan sebagainya. Ada soalan? Tak ada kot Ustazah. Ustazah nak tambah lagi Ustazah? Tak ada Rasa tak ada. Kalau tak ada, saya nak end live ni, tapi saya untuk hari Khamis saya akan bagi kuis berkaitan dengan tajuk ni. Harapannya boleh jawab sebelum kita masuk ke tajuk-tajuk yang lain. Untuk kelas saya lah terutamanya sebab kita masih lagi banyak yang tertinggal di bidang Al-Quran. Kita akan sentuh sebelum bidang akidah ke ibadat, solat mercu kejayaan. So bidang Al-Quran tu lagi banyak lah yang saya nak cover. Antara tajuk yang saya boleh cover, Iblis dan syaitan yang durjana, sabar menghadapi hidup dan makanan halal lagi baik. Saya nak sentuh sedikit tentang isu ketuk pintu, boleh tak? Boleh? Boleh? Boleh. Sebab saya dah tanya, sebab saya dah tanya Ustaz sebelum sampai tu kan. Saya tanya Ustaz ni dia lebih kepada perubatan ni lah, perubatan apa? Syifa. Maksudnya macam tu lah. So dia kata, saya tanya dia, dia tak ada record lah, tak ada rekaman sebab saya masuk dekat dia punya ceramah. Ceramah dia berkaitan dengan perkara gaib, beriman kepada perkara gaib. Sebenarnya yang pertama lah dalam dia pesan ni saya sampaikan lagi untuk semua murid-murid kita yang ada kat sini ataupun cikgu ada kat sini kan, ataupun parent yang dengar. Jadi pesan yang pertama, so anda kata seseorang tu boleh melihat benda-benda gaib, dia sepatutnya tak bagi tahu orang lain. Itu yang pertama lah. So yang kedua, benda-benda gaib ni dia untuk jin, syaitan dan iblis, dia boleh menyerupai apa-apa sahaja. Itu untuk yang kedua lah, makluman. Dia akan menyerupai, contohlah apa yang kita tahu, dia akan menyerupai benda tersebut lah. Cuma saya nak tekankan kat sini, kita nak fikir apa benda yang datang mana-mana, tak perlu. Sebenarnya dia bagi tip macam mana nak kita yakin. Yang pertama, kita kena yakin kita ialah khalifah di muka bumi lah.
So maksudnya kalau dari segi kemuliaan kita lagi mulia daripada dia. Dan untuk dia punya tip sikit saya bagi sebab saya bagi tahu yang saya hafal je. Ustazah kalau betulkan, kalau salah betulkan. So semasa dia punya tip, semasa kita masuk ke rumah, walaupun sekejap, kita kena bagi salam dan masuk ke rumah dengan kaki kanan. Dan ada satu lagi tip, kita kena bacalah surah-surah 3 kul dan kita kena tembus ke sebelah bahu sebelah kiri. Ini Ustaz tambah saya. Ustaz tu ajar, kita kena ketuk. Kita tahu tak tayat akhir, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh kan? Ketuk macam ni. Guna apa? Belakang tangan. So ada kata rumah tu ada gangguan lah, ni contoh. Ketuk 3 kali. Lepas tu Assalamualaikum. Ketuk guna ni pula depan. Assalamualaikum tu adab untuk masuk ke rumah lah. InsyaAllah lah benda tu akan keluar kalau dalam rumah. So dekat luar rumah tu ada pesan juga. Contoh kenapa benda tu suka macam ada bunyi guli kan. Ada bunyi guli lah. Terutama rumah-rumah ada bumbung. Memang ada. Sebab dia, saya tak ingat nama dia apa Ustazah Kita panggil apa benda tu? Dia jin ni dia macam manusia. Sebian ke? Bukan. Lagi satu. Sebian ni suka budak-budak. Yang lagi satu, dia suka main guli. Apa? Dia suka main guli semua kan? Ya. Sebab dia kalau kita tinggal ke rumah 3 hari, ni Ustaz beritahu, bukan saya beritahu, saya sampaikan 3 hari. So nak elakkan tu kita kena ketuk Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ni ketuk pakai depan lah. Belakang depan. So kalau bentuk saya dah usulkan isu yang ketuk malam-malam tu, dia kata mungkin betul. Wallahu alam. Cuma kita punya ijtihad, kita punya peranan, kita kena isikan kita punya diri lah. Maksudnya nak bagi benda tu jauh, kita kena isikan diri kita dengan pengisian rohani. Yang pertama dari segi zikir, yang kedua istighfar, yang ketiga lupa zikir, istighfar, kalau tak salah saya selawat 3 supaya benda tu pun takut nak datang kepada kita sebab kita dah penuh kita punya pengisian rohani. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh jemput Ustaz tu untuk bagi ceramah dekat murid-murid kita lah, terutamanya di kawasan kampung kan. InsyaAllah kalau ada masa, ataupun kita buat secara Google Meet. Seronok mendengar dia punya cerita. Tapi dia pesan supaya kita jangan contoh ada histeria dan sebagainya kan. Kita jangan kita selidik dulu dia punya latar belakang budak tu macam mana kan. Sebagai contoh, ada budak bukan sebab tu pun, sebab dia mungkin stres, dia mungkin kandungan hormon dia tak stabil dan sebagainya. Itu salah satu sebab menjadikan budak tu tak normal ataupun histeria dan sebagainya. Itu untuk isu yang berlaku sekarang. Maksudnya itulah, kita tawakal. InsyaAllah Allah bersama dengan kita lah. Kita yakin Allah bersama dengan kita. Dan anda kata benda tu berlaku, kita buat tak tahu sahaja. Maksudnya yang itulah dia pesanan Ustaz, bukan pesanan saya. Saya cuma sampaikan sahaja. Kalau tak ada soalan, jap. Kalau tak ada soalan, saya paparkan tasbih kifarah. Kita mana ni? Kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudi masuk live. Apa yang baik tu datang daripada Allah, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih sekali yang sudi masuk live.
InsyaAllah kalau tak sempat saya akan letak dalam tube kalau video ni okey. Itu saja dari saya. Terima kasih juga kepada Ustazah dan Cikgu Afiqah kalau ada. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.